Kembang majunya sebuah negara, sama ada negara maju maupun yang sedang membangun, bukan hanya semata-mata ditentukan oleh status ekonomi atau pertahanannya. Akan tetapi juga berkait rapat dengan pelbagai aspek, sudut, bidang dan kedudukan sesebuah negara. Negara Brunei Darussalam sebagai negara membangun seiring dengan negara-negara maju di dunia telah mampu mengekalkan kemakmuran, kestabilan dan keamanan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1984. Dalam aspek pembangunan pertanian, bagi memastikan keselamatan pembekalan makanan dan peningkatan sumbangan ekonomi kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan terus aktif mempromosikan pembangunan pelbagai komoditi pertanian serta memudahkan pengimportan bekalan bahan mentah dan makanan. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, peningkatan pengeluaran komoditi sebanyak 379.65 juta pada tahun 2018 berbanding 92.72 juta pada tahun 1998. Sektor pertanian dan agri makanan terus mengalami pertumbuhan yang positif dengan peralihan daripada kaedah perladangan tradisional atau konvensional kepada sistem berasaskan teknologi, dan ianya telah menggerakkan sektor ini terus maju ke hadapan. Jabatan Pertanian bertindak secara proaktif bagi meningkatkan kemajuan sektor pertanian selaku pemimpin dalam transformasi sektor pertanian kepada agribisnes dorongan pasaran dengan pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan. Sektor pertanian dan agribisnes dijangka mampu menjana hasil pendapatan yang lumayan. Negara Brunei Darussalam telah melakar sejarah apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengisytiharkan nama baru bagi salah satu varieti beras tempatan yang dihasilkan di negara ini dengan nama beras Laila yang dahulunya dikenali sebagai BDR1. Pengeluaran padi beras bagi varieti baru ini telah diusahakan oleh Jabatan Pertanian dan beberapa pengusaha padi sejak tahun 2006, di mana didapati prestasi dan hasil varieti ini adalah memuaskan dengan penghasilan 3 metrik tan sehektar. Kerja-kerja pengurusan ladang di kawasan ini adalah menggunakan kaedah moden dengan menggunakan mekanisasi bermula dari peringkat penyediaan kawasan, penanaman hinggalah ke peringkat penuaian hasil. Sistem pengairan juga dipertingkatkan dengan membina saliran konkret bagi meningkatkan lagi kapasiti dan efisiensi sistem saliran bagi menampung keperluan tanaman padi di kawasan berkenaan. Sejak pengenalan Laila pada tahun 2009, penanaman 2 kali setahun telah menyumbang pada hasil beras 2010-2012. Ini diikuti pula pada tahun 2015 yang mana daerah Temburong turut menyumbang kepada penghasilan beras Laila disebabkan cuaca dan hujan yang menepati keperluan musim penanaman padi. Adapun penurunan beberapa tahun tersebut disebabkan serangga perosak dan akibat musim kemarau. Selaras dengan misi, iaitu mempercepatkan pertumbuhan keluaran berasaskan pertanian dan agri makanan melalui teknologi tinggi dan berorientasikan ekspor dengan menggalakkan penyertaan pelaburan tempatan dan pelaburan langsung asing yang progresif dengan memfokuskan penghasilan produk bernilai tinggi, merangkumi produk primer dan pemprosesan. Jabatan Pertanian terus bergerak ke hadapan mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 dengan mengikuti piawaian Brunei Gap
yang dibentuk berdasarkan ASEAN Games dengan penumpuan kepada modul keselamatan makanan iaitu food safety dan kualiti produk iaitu product quality. Kini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah memperkenalkan varieti padi hybrid berhasil tinggi iaitu padi Sembada 188 yang berpotensi untuk menghasilkan 6 tan metrik padi setiap 1 hektar dalam satu musim berbanding benih padi yang ada sekarang yang hanya mampu menghasilkan 3 tan metrik padi setiap 1 hektar dalam satu musim. Ini menunjukkan pola perkembangan penghasilan padi negara semakin baik dan meningkat dari masa ke semasa. Adanya sistem teknologi yang terkini, kerja-kerja perladangan semakin mudah dan cepat dalam penghasilan. Pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah pun merancang pelbagai strategi bagi meningkatkan pengeluaran padi dan beras di negara ini. Antara strategi utama adalah melalui peningkatan produktiviti padi, iaitu melalui penukaran varieti padi kepada varieti yang mempunyai hasil lebih tinggi, iaitu seperti penggunaan padi hybrid. Pengusaha-pengusaha padi sedia ada juga hendaklah mengamalkan pengurusan ladang yang baik bagi menjamin hasil yang tinggi, selamat serta berkualiti dan juga untuk mengelakkan pembaziran bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Di samping itu juga, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan meneruskan usaha-usaha dalam mengenal pasti lebih banyak varieti-varieti padi yang berhasil tinggi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan padi dengan melalui kerjasama dengan agensi-agensi daripada luar. InsyaAllah ini akan meningkatkan pengeluaran padi dan beras di negara ini secara mapan dalam jangka masa yang panjang. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga dalam perancangan akan memperkenalkan satu lagi varieti padi berhasil tinggi iaitu padi titih yang mana mampu menghasilkan 8,5 tan metrik setiap 1 hektar dalam satu musim. Varieti-varieti padi berkenaan akan ditanam secara meluas di kawasan-kawasan yang mempunyai sistem pengairan yang lengkap. Dengan pengenalan varieti padi hybrid berhasil tinggi ini dan peningkatan sistem pengairan di beberapa ladang pengeluaran padi serta dengan usaha gigih serta sokongan padu yang berterusan daripada para peladang padi tempatan, insya-Allah akan dapat meningkatkan pengeluaran beras di negara Brunei Darussalam. Sehingga kini, sektor ternakan masih kekal menjadi penyumbang utama dalam pembangunan pertanian dan agri makanan dengan sumbangan nilai pasaran berjumlah 190.81 juta atau 52.63% dari keseluruhan nilai pengeluaran tempatan berbanding dengan sektor tanaman yang menyumbang 59.53 juta atau 15.68% dan pemrosesan agri makanan bernilai 120.19 juta atau 31.65% dari keseluruhan nilai pengeluaran tempatan. Peningkatan sektor ayam pedaging ini disebabkan pengusaha kecil dan sederhana PKS serta jumlah reban ayam pedaging menggunakan teknologi reban tertutup. Tahun 2017 sahaja, kuantiti industri ayam pedaging menyumbang sebanyak 23,283 tan metrik dengan nilai pasaran 106.53 juta. Komoditi ayam pedaging, telur dan sayur daun tropika
adalah komoditi-komoditi yang telah mencapai tahap sara diri. Semua kejayaan ini dicapai melalui penglibatan aktif dan peningkatan minat dalam pengeluaran secara komersial oleh usahawan pertanian dan juga perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang telah menjadi penggerak pembangunan pertanian negara ini. Pada tahun 2006 sehingga 2017, keluaran ayam penelur meningkat secara gradual bagi memenuhi keperluan orang ramai. Permintaan telur terus meningkat daripada 141.63 tan metrik tahun 2016 sementara sebanyak 150.81 tan metrik pada tahun 2017. Sektor perikanan yang terdiri daripada industri penangkapan ikan, industri aquakultur dan industri pemrosesan ikan terus berpotensi dikembangmajukan secara mampan. Di bawah subsektor perikanan, kerajaan telah membelanjakan sejumlah 17.2 juta daripada 40.3 juta yang diperuntukkan bagi meningkatkan pengeluaran sektor perikanan negara. Antara projek-projek yang telah dilaksanakan adalah seperti projek industri ternakan udang, industri aquakultur luar pantai dan rancangan kemajuan industri penangkapan rancangan bantuan bagi pengusaha. Dengan terlaksananya projek-projek di bawah sektor ini sangat membantu dan menyuntik semangat pengusaha-pengusaha tempatan, khususnya dalam sektor perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan lagi hasil usaha mereka ke tahap yang diharapkan. Penglibatan sektor swasta sangat digalakkan secara terus-menerus, berikan sokongan khususnya melalui penglibatan aktif kerjasama awam swasta atau PPP, iaitu Public-Private Partnership, ke arah penyediaan infrastruktur perindustrian dan perdagangan yang diperlukan di negara ini. Adanya teknologi dan inovasi terkini, sektor ini terus berdaya saing dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam Plan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016-2020 merangka untuk memacu industri pertanian dan agri makanan ke arah mencapai hala tuju yang lebih drastik. Penekanan diberikan kepada industri tumpuan, iaitu industri ayam pedaging, industri sayur, industri bunga keratan dan industri agri makanan di samping industri buah-buahan, industri beras, industri daging kambing, kerbau, lembu serta lain-lain pelbagai tanaman dan ternakan. Nilai keluaran kasar industri pertanian dan agri makanan dalam tempoh 20 tahun kebelakangan menunjukkan peningkatan yang menggalakkan, iaitu sebanyak 308.47%. Penggunaan teknologi tinggi seperti hidroponik dan fertigasi terus menyumbang kepada peningkatan hasil sayur-sayuran. Dalam jangka masa 10 tahun kebelakangan, teknologi terkini terus mendapat perhatian daripada pengusaha-pengusaha tempatan dalam membantu meningkatkan ekonomi mereka. Lepas graduate, kami membuka ladang kami sendiri, bertanam secara konvensional. Dan kemudian kami ingin mengeksplor lagi kebun ini tanam secara moden. Dari itu kami telah membuat kajian ataupun penyelidikan mengenai dengan sistem fertigasi, terutama khusus kepada pembajaan sistem fertigasi. Jadi selama 4 tahun kami membuat penyelidikan dan berjaya juga sistem ini diselidik dan bajanya sudah kami buat.
Jadi dari sanalah lebih mendorong lagi kerana kerjaan penyelidikan itu mendorong lagi kami untuk membuka ladang kami secara komersial. Setakat ini kami menanam berbagai-bagai sayur di antaranya rock melon, honeydew, timun jipun, cherry tomato dan juga ada juga sedikit menanam lada. Di antara juga kebaikan sistem fertigasi ini adalah untuk mengelak daripada penyakit bawaan tanah. Dan kedua, kami boleh mengawal kos baja dan kos air kerana kami hanya membagi baja dan air mengikut keperluan ataupun kegunaan pokok itu sendiri sahaja. Dan ketiga, dengan menggunakan sistem fertigasi ini kami boleh menjimatkan kos pekerja di mana kurangnya pemerhatian daripada secara tanam secara konvensional. Dan keempat, dengan adanya sistem fertigasi ini boleh mempercepatkan pembuahan ataupun memungut hasil kerana baja dan air dibagi serentak, jadi pokoknya pun mudah subur. Tahun 2017 sahaja, sebanyak 13,265 tan metrik telah berjaya dihasilkan dengan nilai pasaran sebanyak 34,68 juta. Dalam industri buah, tahun 2015 hingga 2017 telah menyumbang peningkatan yang tinggi iaitu daripada buah-buahan tidak bermusim. Peningkatan drastik pada tahun 2012 adalah disebabkan oleh musim buah yang menyeluruh di kesemua daerah. Tahun lalu telah menyumbang 12,36 juta dengan hasil sebanyak 6,622 tan metrik. Peningkatan pengeluaran secara konsisten industri tanaman hiasan mulai tahun 2011 adalah disebabkan oleh peningkatan keluaran orkid menggunakan rumah hijau iaitu greenhouse berteknologi tinggi dan penjualan tanaman hiasan di Agrotech Park. Kawasan pertanian yang dimajukan adalah termasuk tapak kawasan kemajuan pertanian KKP, ladang sedia ada EDR dan TOL, penempatan peladang muda dan kawasan kemajuan pertanian luar bandar KPLB. Teknologi pertanian masa kini telah banyak meningkatkan hasil pengeluaran. Bukan sahaja dapat ditingkatkan dengan berganda, tetapi kaedah penanaman dapat dipermudahkan, mengelak serangan musuh perosak dan pada masa yang sama, kos buruh dapat dikurangkan. Dengan membawa misi ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan ekspor, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan terus memacu ke arah mempelbagaikan produktiviti sekaligus menyumbang kepada ekonomi negara. Bilangan pengusaha produk berasaskan tanaman, terutama perusahaan makanan mikro dan kecil-kecilan, iaitu industri cottage atau home base dan juga beberapa buah syarikat yang mempunyai kemudahan berteknologi tinggi dengan penghasilan yang berkualiti sebanding dengan produk impor. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menaruh keyakinan tinggi bahawa sasaran yang ditetapkan dalam menyusuri kehadapan akan dapat dicapai. Aspirasi ini menuntut komitmen semua pihak dalam memberikan dukungan sepenuhnya ke atas usaha melaksanakan program kepelbagaian ekonomi secara bersepadu. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah mengambil langkah dan inisiatif ke hadapan untuk mengukuhkan
dan meningkatkan lagi profil industri pertanian dan agri makanan dalam tempoh 5 tahun dengan penyediaan Plan Strategik Industri Pertanian dan Agri Makanan 2016 hingga 2020. Peran strategik ini adalah sebagai panduan kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam usaha untuk memastikan perancangan adalah sejajar dengan visi iaitu ke arah pertumbuhan keluaran industri berasaskan pertanian dan agri makanan melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi berorientasikan ekspor yang seterusnya diharapkan akan memberikan sumbangan yang signifikan kepada keluaran negara kasar NIKDNK. Kerjasama sinergi perlu digarap dalam menguatkan lagi keberkesanan pelaksanaan kepelbagaian ekonomi menuju puncak jaya ekonomi yang berdaya tahan demi kesinambungan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Sektor pertanian adalah merupakan sektor yang menentukan kelangsungan bangsa dan negara Brunei Darussalam. Oleh itu, pengusaha-pengusaha hendaklah terus melipat gandakan usaha untuk meningkatkan keluaran masing-masing secara sustainable dan berdaya tahan bagi survivaliti bangsa dan negara, insya-Allah.